Assalamualaikum guys, welcome back. Allahu Akbar. Aku dekat Hospital Putrajaya sekarang ni. Sebabnya Ian, anak aku yang first tu, dia kena dislocated arm. Dia jatuh, so dia punya bahu dia cedera lah. Aku pula sebenarnya tengah on the way nak buat content, tapi nak buat macam mana kan? Dah kata dugaan macam ni, kita lalu je lah. Allahu Akbar. Anyway, isu yang kita nak sembang untuk hari ni sebenarnya ramai dah ataupun banyak dah portal-portal media yang dah pun cover, dan juga ada beberapa YouTubers yang dah pun buat reaction pasal isu kontroversi yang baru jadi dalam semalam, 2 hari semalam lah, lebih kurang macam tu. Individu dan juga isu ni sebenarnya dah lama dah. Cumanya video yang dikongsikan oleh netizen sejak semalam, kita nampak makin lama makin melampau. Kisahnya, ada seorang penjual air dekat Terengganu ni memang sangat-sangat viral dalam setahun 2 tahun kebelakangan ni. Awalnya, dia buat suka-suka je dengan tayang dia sendiri. Tapi aku tengok makin lama makin syok pula. Makin lama aku tengok dia makin syok pula upload video-video berapu. Aku pun pernah juga dapat rezeki tertengok video dia buat kali pertama bila kata kawan aku share dekat WhatsApp kita orang. Tapi lepas tu aku delete chat member aku tu. Tapi jangan tanya aku lah pasal memory phone. Yang tu aib, tak baik kita beritahu orang. Yang terbaru, viral video yang menunjukkan sekumpulan buaya gersang yang tergedi-gedi ibaratkan monyet yang kali pertama nampak cili. BODOH, 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 bodoh. Punyalah jakun macam selama ni dia tak pernah nampak perempuan. Nampak tak? Punya banyak aku punya perumpamaan. Video baru ni membuatkan netizen rasa, ini benda ni memang dah melampau dah atas beberapa sebab. Yang pertama, semestinya disebabkan benda ni memalukan kita ataupun menjatuhkan martabat kita sebagai umat Islam. Yang kedua, aksi yang semakin melampau yang mana mungkin dekat dalam video ni ataupun video-video sebelum ni melibatkan bapa ataupun suami orang. Dan yang terakhir, semestinya kita risau video-video macam ni ataupun aksi-aksi macam ni akan mempengaruhi budak-budak yang duk layan media sosial. Nanti diorang akan ingat, benda ni normal, benda ni biasa sebab bapak aku pun buat. Aku difahamkan akaun TikTok kakak ni masa awalnya ada lebih daripada 300,000 followers sebelum di-ban oleh TikTok. Patutlah dah lama tak keluar notification dekat aku punya TikTok. Dan akaun terbaru dah ada followers lebih daripada 40,000 orang. Jadi bayangkan berapa besar pengaruh yang tak elok yang berleluasa kalau kata tak ada tindakan yang diambil oleh badan-badan berkenaan. Itu baru akaun dia. Kita belum cakap lagi orang-orang yang download video dia, lepas tu kongsikan pula dekat portal-portal media ataupun dorang kongsikan pula dekat dorang punya media sosial personal yang dorang ada, ataupun lagi dekat WhatsApp group ataupun WhatsApp bersama dengan kawan-kawan. Ramai sebenarnya yang mempertikaikan fungsi Jabatan Agama yang seolah-olah menutup mata. Tapi macam mana pun, Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu ataupun aku singkatkan jadi JHIT ada bagi respon pasal hal ni. Aku bacakan untuk korang. Menurut Pesuruhjaya JHIT M. Rozi Bidin, pihaknya akan melihat tindakan yang boleh diambil mengikut enactment kesalahan jenayah syariah Takzir Terengganu 2001. Premis ini memang dalam pemantauan kita sebelum ia tular lagi, dan dakwaan mengatakan JHIT tak beri perhatian. Itu tak betul sebab premis ini sentiasa dalam pemantauan. Kita takkan biarkan benda-benda ataupun perkara yang tidak baik, perlakuan tak senonoh, dan kita akan tengok mengikut bidang kuasa yang ada. Tiada kompromi dalam hal sebegini kerana ia bukan hanya mencemarkan agama Islam itu sendiri tetapi bertujuan membendung gejala atau kelakuan tidak bermoral dalam kalangan masyarakat. Syabas Beteh, syabas. Syabas. Begitu bersemangat sekali JHIT. Mari sini aku goreng. Pertamanya, memang betul diorang pantau. Tapi pantau ni, dia ada banyak maksud. Kalau jenis jantan miang, diorang pun pantau juga perkembangan kakak ni sebab diorang nak ikuti perkembangan terbaru kisah seorang penjual air. At least itulah jawapan ataupun alasan yang diorang bagi bila kata kantor dengan bini. Contohnya lah, abang buat apa tu? Abang tengok video apa tu? Alamak, tak. Abang sebenarnya tengah buat kerja. Abang tengok ni, ada perempuan ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia punya perangai, dia punya pakaian, dia punya gelik-gelik tu. Ish. Abang kan penguatkuasa Jabatan Agama. So, abang kenalah pantau. Nak tengok apa tindakan yang kita boleh buat. Contohnya lah. Kedua, kalau cakap pantau, semua orang boleh cakap ataupun bagi alasan yang sama. Tapi kami nak tahu juga
Apa tindakan daripada Jahid untuk bendung perkara ni daripada berleluasa? Selalu macam itulah jawapan-jawapan yang kita akan dapat daripada jabatan-jabatan kerajaan. Contohnya, macam kisah Pakcik Dua Alam yang sekarang ni tengah seronok duk tayang kemewahan dia dekat Australia. Waktu tu, ada jabatan yang duk kata, "Oh, kami ada 146 orang pegawai yang tengah pantau apa pakcik tu buat dan juga pergerakan dia. Dan kami tahu dia berada di mana." So sekarang ni apa jawapan dia? Kita sendiri pun dah tahu. Macam mana pakcik tu boleh terlepas pergi ke Thailand dan selepas tu pop dapat pula sempat buat kad apa benda tu, UNICEF, sampai pula ke Australia dapat perlindungan dekat sana. Oh, itukah yang dikatakan pantau? Kita bukan nak rendahkan jabatan-jabatan macam ni, tapi kita nak diorang bercakap dengan result. Kita tak nak bila kata netizen duk bising, barulah diorang tegeh-hegeh nak pergi ambil tindakan dan sebagainya. Kita tak nak orang pandang jabatan macam ni diibaratkan macam lembu yang dicucuk hidung. Bila kita tarik, barulah lembu tu berjalan, itu pun macam malas-malas nak berjalan. Kami pula, selagi tak dibendung, kami terpaksalah tengok. Nasihat aku pada sahabat-sahabat jantan macam aku, kita faham Miang tu dah memang sifat semula jadi. Tapi kita kena faham juga, malah kita kena ingat, hormat harga diri orang lain adalah salah satu sifat kita juga sebenarnya. Jangan kurang ajar dengan orang lain, walaupun dekat dalam media sosial dia macam nampak macam meminta. Tapi macam mana pun, dia tetap seorang manusia yang ada harga diri, yang ada maruah. Untuk akak ni pula, kita faham akak nak cari rezeki dan juga perniagaan yang akak buat tu memang dah halal dah. Cuma kita takut promosi yang akak buat tu akan buatkan pendapatan yang akak dapat tu bukan sahaja tak berkat, malah haram. Na'udzubillah min zalik. Akak dah cantik dah. Sebenarnya akak dah tak payah dah nak tayang benda-benda lain. Aku nak komen banyak pun susah juga, sebab aku pun kategori miang. Cumanya aku sendiri pun setuju, perbuatan, aksi yang kita tengok dekat dalam video ni memang sangat-sangat melampau. Yang aku sedihnya sebab aku yakin lelaki-lelaki yang ada dekat dalam video tu, diorang sama agama dengan aku. Tapi macam mana pun, aku sendiri sebagai lelaki pun aku rasa malu. Itu baru orang yang kita kenal dekat social media dan kita ajak bergambar. Entah apa jadi kalau kata itu ialah girlfriend abang-abang tu semua. Itu yang banyak kes abang janji lepas rakam abang delete tu. Dan akhir kata pepantun, ibarat misteri azimat senoi, hadirnya puteri semua terpukau. Depan isteri katanya konvoy, belakang isteri perangailah habau. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.